Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua peminat Liga Malaysia? Diharapkan sihat kehendaknya. Jadi seperti biasa, Bulletin MFL kembali bersiaran pada minggu ini dengan membawakan perkembangan yang berlaku dalam saingan Liga Malaysia. Seperti mana yang kita sedia maklum, Johor Darul Takzim nampaknya semakin selesa untuk menggenggam kejuaraan Liga Super buat kali ke-8 berturut-turut. Sementara untuk Liga Premier nampak persaingan agak sengit di antara Sarawak United FC, Negeri Sembilan FC dan juga Terengganu FC 2. Namun sebelum itu, apa kata kita ikuti laporan mengenai pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif CEO yang baru untuk Malaysia Football League, iaitu Stuart Ramalingam. Pelantikan Stuart melengkapkan carta organisasi MFL selepas mantan CEO Datuk Adogani Hassan telah dipilih menjadi Presiden MFL bagi menggantikan Datuk Haji Hamidin Muhammad Amin yang telah menyerahkan surat peletakan jawatan pada 12 Ogos 2021. Menurut Datuk Adogani, keputusan melantik Stuart yang berkuat kuasa menjadi CEO MFL baru bermula 1 September 2021 dilihat satu keputusan simbiosis yang bermanfaat kepada industri, khususnya kepada pengurusan bola sepak tempatan berdasarkan pengalaman lebih 15 tahun yang dimiliki beliau dalam bidang pengurusan dan pentadbiran bersama organisasi tempatan dan antarabangsa termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Pengumuman hari ini ada cetusan beberapa perasaan saya, iaitu perasaan gembira dilantik sebagai CEO MFL dan juga sedih untuk meninggalkan organisasi FAM yang saya telah menabur bakti selama 3 tahun ini. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Presiden FAM, Datuk Hamidin, yang telah membawa saya pulang ke bola sepak Malaysia dan telah memberi pengajaran sepenuhnya kepada saya dan kerjasama yang saya tak boleh bandingkan dengan sesiapa selama 3 tahun saya bersamanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Gani, Presiden MFL dan semua ahli lembaga pengarah MFL yang telah melantik saya sebagai CEO baru bermula daripada 1 September nanti. Bagi Liga Super, seperti mana yang saya perkatakan tadi, Johor Darul Takzim begitu selesa dengan perbezaan 11 mata mengatasi pencabar terdekat iaitu Terengganu FC. Keputusan ini juga dibantu dengan kekalahan Terengganu kepada Kedah Darul Aman di laman sendiri ketika beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Jadi apa kata kita ikuti rangkuman bagi aksi saingan Liga Super yang ke-19. Johor Darul Takzim kini hanya memerlukan satu lagi sahaja kemenangan apabila berdepan Seri Pahang FC pada Jumaat ini bagi mengesahkan kejuaraan Liga Super buat kali ke-8 berturut-turut selepas melakar kemenangan 2-0 ke atas PJ City. Batson dan Silva memamerkan aksi mantap bagi meledak gol ke-20 peribadi di Liga Super pada minit 27 selepas memanfaatkan bola muntah di hadapan gawang hasil hantaran lintang dari Arif Aiman. Kedudukan JDT kian kukuh 7 minit sebelum permainan tamat apabila Muhammadu Sumareh menyudahkan hantaran menarik dari Akia Rashid pada minit 83. Sementara itu, Ketua Jurulatih Penang FC Thomas Trusha semakin gembira melihat pasukannya mula temui sentuhan kemenangan apabila melakar kejayaan selesa 3-0 di Stadium Likas dengan mengatasi Sabah. Kehadiran semula trio import seperti Casagrande, Endrick Dos Santos dan Rafael Victor selain Khairul Azrin Kazali jelas memberikan banyak perubahan kepada corak permainan Penang. Again, I'm not thinking in which position we are. I told you many times, so let's see where we will be after another 3 games. Look, I said we did not have too much of trainings. The players were not in the training, so this game was just to kick and run. So I would say first 20 minutes maybe Sabah better than us. Then after water break we spoke with the players and we started to be more compact. And important was we scored first goal. So when we scored the first goal, we had more space to score another ones. I told you many times, it's a very important player. But to score the goal, you need the service. So it's not only about him; it's about the other players which are giving him the service, and he's able to score from the service we are giving him. Casagrande menjadi watak utama di sebalik kemenangan Penang
apabila menjadikan 2 gol pada minit 38 dan 55, manakala Sheridan Bobaev menghukum kerapuhan pertahanan Sabah pada minit 68 bagi kemenangan mutlak buat Penang. Kedah Darul Aman FC terus konsisten dengan berjaya meraih 3 kemenangan berturut-turut bagi terus menghambat kedudukan Terengganu FC di tempat kedua. Every game we always learn. Every game we always try to get better. Yeah, we wants to improve. I think the boys did massively well in attacking, especially the upfront. But let's not forget, Badrul did a good job today by controlling in the middle and distribute all the balls. So that's very important. That's a key point for us, and very happy. Hopefully we can get better and better. Kedah menolak 2-0 pada separuh masa pertama menerusi Rabiah Ataya pada minit keempat serta jaringan sendiri K. Prabhakaran pada masa kecederaan. Kepah Sharma menjadikan gol ketiga buat Kedah pada minit 56, namun pemain veteran Khairil Muhaimin merapatkan jurang buat PJ City pada minit 61. Pemain gantian Fayyid Zulkifli menutup ruang buat tuan rumah bangkit dengan gol keempat pada minit 93. Ini merupakan kedudukan carta Liga Super buat masa ini dengan memperlihatkan Johor Darul Takzim hanya memerlukan satu lagi kemenangan dari baki 3 perlawanan yang tinggal, manakala persaingan bagi slot naik juara tampak sengit antara Terengganu, Kedah Darul Aman, Penang dan Selangor. Sementara itu, Perak semakin terdesak untuk keluar dari zon penyingkiran apabila ketinggalan 4 mata di belakang Seri Pahang yang menduduki tempat ke-10. Perebutan kejuaraan Liga Premier pula membabitkan Sarawak United FC dan Negeri Sembilan FC yang hanya dibezakan 2 mata selain diikuti rapat Terengganu FC 2. Manakala PDRM FC mempamerkan peningkatan mendadak di bawah Wan Rohami Wan Ismail apabila belum pernah tewas dalam 7 aksi terakhir Liga untuk menduduki tempat ke-5. Bagi segmen pemain pilihan pada minggu ini, kami bawakan anda penyerang muda yang semakin meningkat naik dari Selangor, iaitu Daniel Asri. Dia yang baru saja beraksi bersama Selangor 2 pada musim lalu, dilihat semakin banyak mendapat peluang beraksi bersama Selangor pada musim ini dengan 2 gol yang dapat dihasilkan dalam 4 aksi terakhir. Jadi kalau kita ingin mengenali siapakah gerangan Daniel Asri ini, jom ikuti laporan yang disediakan oleh pihak Buletin MFL. Assalamualaikum Daniel, terima kasih kerana bagi masa bersama kami pada pagi ni. Jadi first kali Daniel, musim lalu ramai dah kata peminat-peminat Selangor terutamanya mengenali Daniel selepas 7 gol bersama Selangor 2 dan prestasi yang cukup baik, naik ke tim utama pada musim ni. Kira kalau melihat pada kata perjalanan karier Daniel nampak agak cantik lah, maksudnya umur 21 dah diberi peluang yang cukup baik bersama dengan Selangor kan. Alhamdulillah, syukur. Memang dia dulu memang beraksi di posisi penyerang lah. Memang tak ada memang dari dulu attacking punya position lah, macam striker, wing pun main juga. So kira macam attacking punya position lah main. Tapi tahun ni dengan tahun lepas coach bagi saya main striker. So saya buat je yang terbaik. Macam tahun ni kadang striker, kadang right wing, left wing. Jadi orang kata musim ni bila mengirakan statistik, dia ni pun boleh tahan banyak juga dengan pasukan Selangor. Jadi mungkin situasi ni untuk Daniel ni, saya peribadi meningkatkan keyakinan diri pada Daniel sendiri sebab yelah, rasa untuk rata-rata umur 21 tahun bukan mudah untuk beraksi di Liga Super. Apa pandangan Daniel? Betul. Saya sangat nak berterima kasih kepada coach lah sebab bagi saya peluang untuk bermain walaupun saya masih muda dan ini merupakan tahun pertama saya dengan Selangor bersama Liga Super. Tapi coach dah bagi minit permainan yang banyak untuk saya. Jadi saya sangat bersyukur lah sebab dapat peluang yang bukan mudah untuk diberikan kepada player muda. Jadi saya nak tunjukkan yang terbaik. So Daniel, 2 jaringan dah dapat dihasilkan dalam 4 game yang last tu.
Jadi dia ni rasa mungkin ada sikit rasa lega ke sebab yelah dia tahu level di Super dengan Premier ni berbeza sikit kan. Tapi untuk Daniel ni macam mana? 2 gol ni kata pembelaan yang cukup baik untuk first year di Liga Super ni. Dan mungkin nak harap nak tambah lagi ke? Alhamdulillah lah. Untuk first goal ketika lawan Penang tu, lepas gol tu rasa macam lega dengan gembira gila sebab itu lah yang saya cari-carikan gol untuk Liga Super ni. Sebab tahun lepas saya dah jadi penjaring terbanyak untuk tempatan. Tapi saya tak expect lah nak dapatkan penjaring terbanyak untuk Liga Super sebab selampau melebihi kita punya kemampuan. Tapi lepas dapat satu gol tu saya rasa macam saya lega dan bangga lah. Dan lepas tu dapat second goal pula lawan Kedah. So dari situ saya dapat semangat lebih lah untuk next game. So next game saya lebih eager untuk menjaringkan gol tu. Okay, so kemudian mungkin satu lagi pengalaman yang menarik untuk Daniel sendiri bekerja dengan Ifedayo, terutamanya Syarif Fikri. Jelas sebelum ni mungkin pernah tapi kali ni beraksi dalam satu pasukan kan. Jadi mungkin banyak tips baru ke ataupun perkara-perkara barulah yang Daniel rasa dapat daripada diorang berdua ni. Okay, so dua-dua ni memang player yang kita tahu memang player yang bagus dan disiplin. Dan Ifedayo juga main yang sangat bagus dalam padang dan menjaringkan 20 gol setakat ni. Saya dapat banyak pengalaman daripada dorang. Daripada Ifedayo, dia banyak tunjuk ajar saya, banyak bagi nasihat ketika dalam training. Dalam game juga dia banyak support saya kalau buat mistake apa. Dia tak marah ke apa, dia bagi saya semangat. Suruh main je game saya apa semua. So saya sangat suka lah environment macam tu. Dia tak mengetepikan player muda. Macam Iki pula, walaupun akhir-akhir ni jarang jumpa sebab dia injured dan lakukan rehab. Tapi dapat nampak yang perubahan fizikal yang Iki lakukan tu menunjukkan dia player yang disiplin lah. Walaupun dia tak dapat nak training kat padang, tapi dia buat kat gym. So dari situ player-player lain boleh jadikan contoh lah untuk apa yang dia lakukan. Ini lupa tanya sikit je lah. Kita tahu selalu kalau sebut dalam striker ni selalunya semua depend pada import kan? Tapi Daniel buktikanlah walaupun masih muda tapi boleh beraksi. Jadi mungkin Daniel harap apa yang Daniel cetuskan ni dapat juga memberi inspirasi lah terutama pemain muda di luar sana lah yang kata mungkin takut-takut lah kalau nak main sebagai striker ni sebab banyak team banyak depend pada import kan. Tapi mungkin Daniel ada sikit nasihat ke terutama pada adik-adik ke yang sedang di peringkat presiden belia. Oh ya, memang tak nafikan lah semua team dia ambil striker import sebab player import ni kita akan lebih bagus. Tapi kepada adik-adik player belia presiden yang lain, jangan takut lah. Kita dalam training ke dalam game kita fight macam biasa, berusaha je. Sebab kita tak tahu kan, mungkin apa yang kita buat tu, work hard kita tu, coach nampak, coach akan ambil kita terus untuk next game. So tak payah rasa diri tu kecil lah. Kita ambil pengalaman daripada diorang, belajar daripada diorang dan boleh buat yang terbaik untuk next game. Setakat ini saja dulu Buletin MFL pada minggu ini. Seperti biasa ikuti segala perkembangan muktakhir Liga Malaysia di Facebook, Instagram dan juga laman web rasmi Malaysian Football League. Jadi seperti biasa sebelum kami tinggalkan anda, kami berikan 5 gol terbaik yang berlangsung pada saingan Liga Super yang ke-19. Ingat, duduk di rumah jika tiada sebarang keperluan.
Kita jaga kita. Bye. Akhir Rashid mulakan gerakan. Oh, kali ini peluang yang baik untuk Sumare. Dan itu dia gol. Di Stadium Hang Jebat ini dalam UiTM mendapatkan gol. Oh, peluang. Wow. Itu dia gol penyamaan yang berjaya dihasilkan. David Da Silva. Cuba terus dari David Da Silva. Terus menghasilkan jaringan untuk Terengganu. Dikawal oleh Muhammad. Satu dua Kipe dan juga Kepanchan tolakan peluang untuk Syazwan Zainun. Masih bahaya untuk UiTM. Dari jauh, terkena palang pula ketika ini. Dua kali. Nampaknya gol sebenarnya diberikan kepada Melaka United. Download aplikasi Shoot sekarang.